masa tahun lepas birthday saya, masa tu saya nak naikkan billboard saya dekat Federal Highway, Mika Series. So banggalah produk Melayu, and then atas usaha saya sendiri dengan tim saya naikkan billboard dekat kawasan Federal Highway yang ratusan ribu ringgit tu. Okey. Lepas tu hari-hari yang sebut ratusan ribu ringgit sebut kena sebut. Yang besar paling besar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekali lagi bersama kami dalam satu lagi episod program yang ada 5 orang host dan seorang tetamu, iaitu Senandung Ihsan bersama Aula. Dan kita ucapkan terima kasih pada penaja lokasi dan set kita, iaitu Abraham and Sorel Eco Majestic yang membawakan lokasi kita ni lah. Sedap sofa ni. Jangan puji banyak sangat, nanti kan saya tertidur. Apa pun, kita ada episod hari ini membawa tajuk media sosial. You ada berapa akaun media sosial? Serius ah? Serius ah? Tipu lah. Tapi awak ada full, tak. real full kan macam tu kan? Kan, itulah yang kita nak kena belajar dengan tetamu kita yang seorang ini yang cukup berjaya dalam bidang seni, bidang lakonan. Sebenarnya beliau pun boleh jadi host juga tau setiap hari bulan. Kita yang kena tanya balik dengan tamu kita hari ini, iaitu Zoe Rahman. Assalamualaikum, apa khabar semua brothers? Nampak? Nampak? Dia dah ambil saya punya salam dah. Dia dah memulakan. Waalaikumsalam. Handsome, kacak bergaya Kalah saya kat sini 5 lawan 1 ni. Itulah kita nak cari kelainan. Ini kelainan yang kita ada lah dalam Senandung Ihsan. So macam tengoklah macam mana agaknya 5 orang host boleh tanya soalan-soalan cepu cemas kepada tetamu. Cemas ni saya ni. Berdebar dudak-dudak ni. Sebelum tu kan tadi macam Izzah cakap, Izzah ada satu soalan. Akaun media sosial. Akaun, okey. Azhar ada berapa, Azhar? Saya pun sebenarnya ada 2 lah. Kalau akaun satu nama lah, tapi 2 Facebook dengan Instagram saja. Azhari? Saya ada 1, masih belum penuh, ada friend masih. Follower KK je lah. Follower kita K je. Eddie? Saya adalah TikTok tu adalah juga. 2-3 je. 3 je lah 3. Instagram Tanya saya. Facebook. Itulah. Tanya saya. Zoe ni. Zoe ada berapa? 1 real punya, 5 lagi tu fake. Fans. Nampak. Stalker. Itu yang kita nak kena cerita ni, macam mana kita nak create fake account untuk diri sendiri. Adalah Zoe. Tapi apa pun mungkin mula ni, boleh tak cerita sikit apa perkembangan terkini Zoe dalam lakonannya mungkin, lepas tu bisnes kita pun nampak semakin maju. Cerita sikit Zoe. Okey, saya baru saja habis telemovie daripada Meru tadi datang sini. Lepas tu ada bersiri juga, drama series. Alhamdulillah, drama syuting saya memang tak putus. Rezeki datang saya ambil je. Tak kira watak apa, penjahat ke, pegali tanah kubur ke apa ke, saya ambil je. Sesuai ke kita jadi peluang penjahat? Okey, Yang penggali tanah kubur tak saya heran. Sesuai ke? sesuai. Okey, lepas tu kalau untuk bisnes pula, alhamdulillah Mika Series daripada 2019 dah masuk pasaran Watson di seluruh Malaysia dan menjadi mall di Shopee Mall, dan kita antara selected mall 5 mall yang paling aktif di Shopee. Okey. Lupa tak tanya dulu produk apa kan? Itulah pasal. Orang duk dengar Mika Series. Apa benda Mika Series tu? Mika Series ni adalah produk kosmetik, unisex beauty and kosmetik. Jadi lelaki dan juga perempuan boleh pakai. So kalau macam lelaki muka berkerak semua nak pergi interview ataupun syuting muka berminyak ke apa ke, boleh pakai. Tumbuh rambut. Glowing flawless, garanti. Dan yang penting sekali, selesa. Dia tak ada rasa macam berat ke, rasa macam tebal ke. Setengah orang macam pakai makeup pergi pengantin yang 5 inci tebal tu kan. Lepas tu orang confuse, kau pengantin ke tetamu? Pengantin dia sendiri. Tapi cuma kalau macam produk Zoe, kalau orang pergi kat farmasi Watson tadi kan, dia nak pergi tengok produk Mika Series tu dekat belah perempuan ke belah lelaki? Okey, tak. Kita exclusive brand hanya di Watson saja, drugstore lain tak ada. So kalau pergi masuk dekat Watson tu dah nampak dah tray kita, nampak muka saya kat situ. So nak kata lelaki ke perempuan ke tak ada, dia eksklusif sendiri kat situ. Rak dia memang satu saja kat situ. Bersebelah dengan brand-brand international, L'Oreal, Maybelline dan sebagainya. Itu yang kita banggalah, tahniahlah Zoe. Alhamdulillah. Support kat kawan juga ni. Nanti kita sponsor satu-satu, okey? Bagi yang boleh sharing-sharing dapat turun sikit.
Okey, itu cerita lah perkembangan terkini. Mana lakonan pun masih lagi berlakon. Masih. Ada juga produk terkini. Eddie. Ya, okey. Kita pergi pada tajuk kita pada hari ini. Okey. Media sosial. Ini tajuk tu medsos. Okey, macam kita difahamkan Zoe masuk industri hiburan pada tahun 2004 lagi. Lebih kurang macam bagaimanakah macam mana boleh kekal survival dalam industri ni? Boleh bagi tips ke? Kongsi macam mana untuk kekal survive dalam macam soalan exam lah. Itulah. Ni kita serius sikit lah soalan. Sebenarnya kan kita macam mana cakap, kita sebagai artis selebriti ni, okey, kita macam penonton-penonton di luar sana dia nak tahu apa yang kita buat semua kat rumah semua. Kadang tidur pun nak tahu. Macam mana bunyi tidur semua kan? Ada. Ada bunyi. Tapi peminat nak tahu lah. Nak tahu. Macam-macam. So bagi saya senang saja, apa yang kita boleh share, kita boleh share. Apa yang rasa macam tak perlu share lah. Dan biasanya netizen ni kadang ada yang support kita, ada yang hentak kita, ada tikam daripada belakang semua ada. So bagi saya just relax, tak perlu nak macam orang cakap berwira sangat, tak perlu nak bersungguh sangat, nanti kan orang dengki lah, tak payah nak belakang sangat. Sebab tak tahu je, masuk telinga kanan, keluar senyap di telinga kiri. Gitu, steady. Tapi itulah nak tanya sikit tadi pasal apa boleh share dengan apa tak boleh share tu. Kalau Zoe sendiri macam mana? Apa yang Zoe rasa ini tak boleh, ini boleh? Mungkin ada spesifik sikit. Contohnya saya kurang gemar. Orang lain buat, Zoe tak buat contohnya. Share pasal family. Mungkin saya nak kena hormat family saya semua kan. Lepas tu apa yang saya share, saya suka share kata-kata yang best dekat IG story. Lepas tu saya suka share benda yang kelakar-kelakar supaya kadang-kadang kawan saya stres. So dia scroll IG story saya, feed Instagram, at least dia ketawa gelak kan. So kita boleh bagi mereka ceria semua kan. Ada kan? Adalah, pernah kena lah nasihat kejam dia. Tapi bukan orang kata tu nanti istilah dia macam menganjing kawan-kawan ke? Kenakan kawan-kawan. Oh kau okey, bawa handsome kau lah. Bawa apa yang huru-hara kawan yang kena. Tak ada juga. Sebenarnya kan kita jangan ambil serius sangat lah. Kan? Kalau kita terlampau serius, kita macam fokus sangat benda tu, kita jadi overthinking tau. So balik kepada kita akan stres. Kalau kita stres, kita akan jadi cepat tua. Itu sebenarnya soalan. Itu yang soalan yang Izhar nak tanya. Apa tips awet muda kan? Cepat tua je. Apa tips saya awet muda? saya perasan bila Zoe kata apa yang dia share tu ialah benda yang nak bagi orang happy dan sebagainya. Kita tahu bahawa dunia medsos ni adalah dunia macam semua benda yang best yang kadang-kadang ambil gambar pun filter. Kita nak macam-macam dan sebagainya. Tapi Zoe tak ada. Zoe tak ada. Terasa. Ni okey, mana dia filter. Mulus je muka dia kan. Tengok je ada. Dia ada situasi di mana orang bagi tahu kata sebenarnya yang ada dekat media sosial ni adalah suatu benda yang kita kata dunia tipu-tipu je. Ada ramai juga sebenarnya dekat luar sana artis dan sebagainya, ialah selebriti dan sebagainya yang kemurungan dan sebagainya. Kan? Jadi itu barangkali ada apa-apa yang kadang-kadang saya pernah juga update, "Hi, good morning dunia tipu-tipu" dekat IG story semua kan, dekat live semua kan. Sebenarnya kan media sosial ni kita bergantung kepada diri kita. Kalau kita rasa benda tu negatif lah. Kalau rasa benda tu positif lah. Tapi kita jangan salah gunakan. Media sosial ni adalah platform yang memberi peluang kepada kita untuk mencari rezeki, menyebarkan dakwah, lepas tu mencari kerjaya kita. Sebagai contoh selebriti nak mempromosikan drama kita ke apa ke. Lepas tu kalau macam kita ada produk, kita nak, sekarang ni zaman media sosial. Kalau kita tak ada media sosial, kita akan berada di katak bawah tempurung. So orang nak beli produk kita pun orang tak tahu nak beli kat mana. Media sosial tak ada, Instagram tak ada, Facebook tak ada, TikTok pun tak ada. Jangan agak TikTok ni nak joget-joget je tak. Sekarang dekat TikTok pun dah ada penyebaran dakwah, lepas tu ada sejarah-sejarah international. Kita tak tahu, macam ni rupanya makam raja bla 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 contohnya kan. At least kita dapat info, kita dapat ilmu daripada situ. So kalau kita salah lah macam tu. Walaupun kadang-kadang orang nampak TikTok tu macam yang pendek-pendek kan, singkat-singkat, tapi bila ada macam Zoe cakap tu, boleh buat dakwah, boleh bagi ilmu, ramai boleh dapat manfaat. Okey, kejap lagi kita nak cerita tentang macam mana pula ada orang dia macam dia peropa. Dia macam apa, bad marketing is still a marketing macam tu orang kata kan, sebab Zoe pun kiranya bos produk kan, macam publicity lah kan, macam bad publicity, bad marketing is still a marketing. Maknanya masih lagi boleh jual barang di media sosial. Apa pandangan Zoe? Tapi kita simpan soalan Soalan exam kita memang banyak. Biasalah 5 orang host kan. Sakit ala. Kita kan sakit ala.
Awak kita ready? Rehat dulu panas. Kita rasa macam tanya soalan tapi rasa macam kena tanya soalan balik ni. Ya, itu pasal sebab dia macam host juga kan. Berhati-hati, apa pun kita nak try makeup series dulu dan kita bersama Robita. Ya betul. Jom kita dengarkan. Dan terus bersama kami dalam Senandung Ehsan bersama Aula. Okey, perkembangan terkini Robita, kita kali ini bergerak bertiga sahaja untuk yang terkini. So yang seorang tak dapat join. Betul. Dia orang kali kata kebetulan dia sepatutnya datang pada malam ni, tapi dia waktu datang tu kebetulan tiba-tiba dia kena COVID. Allah. Itulah dapat datang. Kesian dia. Betul tu. InsyaAllah tahun ni kita ada 2 single yang akan kita keluarkan. Ya, insyaAllah. Nantikan. Wahai Tuhanku yang esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Jika mengenal ghafarmu, putus asa tiada lagi, semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa, menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Menahmu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhan ku yang esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Alhamdulillah, selesai kita dengar Robita. Robita ni pun dahsyat juga dekat media sosial tau. Pandai strategi dia orang. Rakam cover lagu-lagu yang popular kat luar, dia tukar lirik dia jadi lirik dakwah. Orang suka. Betul lah. Dapat pahala Dapat pahala dapat pahala. Zoe kata. Kita tadi Robita, nanti kita akan bersama Robita lagi, dan kita masih lagi dalam Senandung Ehsan bersama Aula dan tetamu kita Zoe Rahman. Ya. Ada nak bayang. Itulah kita bila orang popular ni Pian
Zoe kan. Biasanya dia selalu terdedah kepada gosip-gosip liar. Nak kata liar tak liar kot. Kau orang yang buat macam tu kan. Kadang-kadang gosip-gosip tu ada. Macam mana agaknya Zoe sendirilah hadapi? Adakah contoh ke yang contoh dan macam mana menghadapi? Kalau artis ni tak lari dengan gosip. Sebab gosip dengan artis ni dia selari. Ada gosip baik, ada gosip yang negatif. So kadang-kadang gosip ni membantu naikkan populariti seseorang artis. Tanpa gosip kadang-kadang dia boleh menjatuhkan artis tu. So kadang-kadang kita boleh create story, create gosip tu supaya artis tu jadi trending. So dia ada berkait rapat lah. Macam Zoe sendiri create benda tu kebetulan. Itu nak tanya tu macam create story create gosip. Masa tahun lepas birthday saya, masa tu saya nak naikkan billboard saya dekat Federal Highway di Series. So banggalah produk Melayu and then atas usaha saya sendiri dengan tim saya naikkan billboard dekat kawasan Federal Highway yang ratusan ribu ringgit tu. Okey. Lepas tu hari-hari yang sebut ratusan ribu ringgit sebut kena sebut. Yang besar paling besar gitu. Okey. Lepas tu cerita saya macam bersyukur lah penat lelah kita selama ni kan. So macam tiba-tiba saya macam ya Allah sayunya, rasa macam sedihnya, rasa bangganya. Saya pergi sujud dekat satu kawasan lapang ni. Macam Alhamdulillah sujud macam tu kan. Lepas tu adalah netizen ni, ini proper lah, ini marketing lah semua. Mana boleh sujud kat situ, ada semayang ke arah kiblat kat mana, kat bersih ke tanah tu semua kan. Yang tanya tu ustazah. Yang tanya itulah biasa. Dekat Facebook beribu-ribu orang komen. Bagi saya senang je. Macam saya cakap tadi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, butakan dengan halangan di hadapan, pekatkan dengan kata-kata netizen yang boleh menjatuhkan kita. So kita bangkit dengan semangat baru, walaupun dia hentam kita apa-apa pun, jadikan sebagai itu semangat baru untuk kita sukses di masa akan datang. Aduh, dahsyat tu bukan tapi ada teguris tu ada. Teguris tu ada. Memang apa hal mamak ni cakap macam ni semua kan. Orang tak kenal pun tiba-tiba je masuk dalam kan. Tapi bagi saya dia orang tak tahu cerita asal. So kita pun tak boleh nak salahkan dia orang. Kalau dia orang ada di situasi kita, sebelah kita dia orang tahu. Jadi macam itulah. Oh, best. Ya, soalan lagi? Best dia kena gosip ni kan, best juga kena kecam. Rasa macam best, konon-konon macam best tu. Tapi sebab sebenarnya kan Zoe macam seolah-olah dah bersedia nak jawab kecaman-kecaman tu. Mental kena kuat tu. Mental kena kuat lah. Kalau nak jadi artis ke, nak jadi influencer ke, mental kena kuat. Biasa hentaman ke apa ni, kadang-kadang kan rasa down tu memang ada, tak signifikan. Kalau takkanlah artis Korea boleh bunuh diri dan sebagainya walaupun ada followers berjuta-juta dekat media sosial kan, tapi kenapa mereka memilih jalan yang singkat untuk bunuh diri nak selesaikan masalah, walhal tak selesai pun masalah tu kan. Jadi yang penting sekali kita kembali kepada yang satu. Masya-Allah, itu kena ada stand jugalah untuk perkara tu kan. Allah juga yang bagi rezeki kepada Zoe berjaya dalam bisnes, lepas tu dalam bidang seni, masih lagi dipanggil berlakon kan. Dan rasanya dalam beberapa tahun sebelum ni pun Zoe sempat juga menghadiahkan rumah untuk bonda tercinta untuk keluarga tau. Atas kejayaan bisnes. Boleh cerita tak? Google ni. Tak ada Google. Kan masa tu saya terlalu baca doa program awak. Ya betul. Tak adalah, tapi nak cerita maknanya macam Zoe pun kiranya mensyukuri kejayaan-kejayaan beliau dalam bidang bisnes dan juga seni ni dengan berkongsi dengan ahli keluarga. Walaupun apa orang kata, mesti ada je orang nak kecam. Ada cakap alah beli 500,000 kat KL rumah besar mana je. Serius ah? Ada. Ejen hartanah ke yang bertanya tu? Tak baik ya. Jangan perhatikan saya bila. Zoe, ramai orang sebut bila kita berhadapan dengan media sosial ni, ramai ke seorang awak? Sebenarnya bagi tahu kepada diri kita bahawa kita menghakis budaya kita yang asal. Maksud budaya asal kita ni ialah kita sopan, kita ada adab kita dan sebagainya. Memanglah kita duduk dalam dunia media sosial ni, kita kata okey, masuk telinga kanan, biar dia perlahan-lahan keluar di telinga kiri. Kita boleh kata macam tu. Tapi dia seolah-olah macam bagi ruang untuk kita punya budaya, adab dan sebagainya itu terhakis. Pandangan Zoe macam mana? Saya rasa tidak setuju sebab zaman sekarang adalah zaman media sosial. Kalau kita tampilkan budaya kita tunjukkan budaya kita di serata dunia, orang akan pandang. Kalau kita macam tunjuk kai songket kita, budaya lemah lembut kita semua, kita buat TikTok, benda tu jadi FYP viral semua. So orang akan tengok, orang kata, "Oh, ini budaya orang Melayu, budaya Malaysia." So benda tu akan menjadi kebanggaan kita kan. So kalau kita buat benda tu jadi negatif lah macam saya cakap tadi. So saya tak setuju sebab zaman sekarang ni zaman internet, zaman yang viral, zaman daripada Malaysia 2 saat dah sampai kat New Zealand dah story tu. So kalau dulu
nak kena melalui post berbulan-bulan baru sampai dekat New Zealand tu. So bagi saya ini adalah zaman yang semua moden. So kita kena kejar internet dan sebagainya. Sama juga kalau kita berniaga. Kalau dulu nak kena pergi pasar raya, nak kena jalan kaki semua kan. Zaman sekarang hanya di hujung jari. Esok lusa dah sampai depan rumah dah. Pantas. So dia dapat tak dia memanfaatkan internet lah. Dan So, untuk kita macam mana? Macam tak puas hati je. tak, kita nak belajar. belajar macam ni. mana nak buat ni. Soalan saya memang direct. So kalau katakan kami lah anak-anak nasyid, anak-anak nasyid, Dadak nasyid muda kan? ketua. Mungkin kalau Zoe sebagai manager ke atau content creator ke, apa cadangan Zoe? Tip apa content jenis apa sesuai? Okeylah macam sujud syukur tu kira ikhlas lah bukan dia buat-buat Tapi maknanya kalau kita nak buat something, apa yang sesuai untuk anak-anak nasyid contohnya? Saya ada follow seorang mamak ni dia mengaji dekat TikTok. Live dia kadang-kadang 1,000 view. And then dia TikTok dia biasa je. Dia macam dia orang biasa, dia tak tunjuk sangat dia ustaz sebab dia adalah seorang yang muda. Kori. And then dia taklah macam pakai Serban. ustaz ke apa ke, tapi dia mengaji suara yang memang sedap. And then ramai follower kat situ. So dia macam dia menunjukkan budaya orang-orang muda supaya orang muda di luar sana boleh follow dia. Tak rasa janggal lah ya. Tak ada rasa macam pelik. Tapi dia guna kelebihan yang ada pada dia lah. Dia pandai mengaji. Betul. So dia mengaji sikit kat situ, orang follow. And then kalau macam sebagai TikTok kan, macam dia pergi sana, okey boleh tak buat konten mengaji secara rawak pergi mana-mana, kita nak terjah. So kalau macam salah, betul kan? Boleh? Boleh tak? Boleh buat. Anda berani? Boleh. Tapi mengaji tinggal. Tapi sebenarnya kan, biasanya kan, kalau kita tak boleh nak puaskan hati semua orang, ada yang hentam kita sebab apa lah tiba-tiba terjam mengaji orang tak faham, jagalah air muka sikit mamak ni semua kan. Mesti ada. Kadang-kadang benda tu yang boleh menaikkan kita, boleh menaikkan view kita, boleh menaikkan followers kita. Hentaman, kecaman itu adalah biasa. Untuk starting, saya pun dulu memang selalu kena pijak. Tapi sekarang tengok kita ada kat mana sekarang. Dah halang-halang Zoe cerita tentang kena pijak-pijak, kena hentam-hentam. Boleh tak cerita tu lah kan? Macam kalau Zoe sendirilah macam mana saat paling mencabar berdepan dengan kecaman, hentaman orang yang mungkin tak faham apa yang Zoe nak sampaikan tu. Mungkin kalau boleh share dengan kita hari ini, dan sejauh mana perkara tersebut mungkin mengguris hati Zoe, mengguris hati pengurusan dan juga keluarga Zoe. Boleh Pernah ke deactivate sekejap ke? Pernah tak tiba-tiba nak deactivate account sekejap? Tak ada. Bagi saya kalau kita always positif, dia akan jadi benda tu panas dalam mata je, tak mendatangkan keuntungan. Bukan kau yang bagikan rezeki kat kita, bukan kau yang bayar sewa rumah ke kereta ke apa kan. Kita di sini, kita yang kerja keras kan. Yang penting sekali Allah yang bagi rezeki kat kita. So kalau orang nak cakap apa-apa, cakaplah. Bukan masa depan kita bukan bergantung dekat dia. Orang tu kan. Teringat kita kisah Luqman Hakim. Maizah kan, maknanya macam mana nak senangkan dia semua orang. Atas kedai orang komen, anak dia naik orang komen, dua-dua naik orang komen. Tak naik langsung pun kena juga. Kalau kita nak ikut dia orang sampai bila? Sampai ke mana-mana. Kita belajar banyak dengan Zoe hari ini untuk survival beliau di alam maya, di sosial media sebagai anak seni. Apa dia? Maya Karim. Bukanlah. Apa nama gosip ke tu? Nak create gosip ke? Jangan. Kita boleh create benda tu dalam sekejap cuma. Tapi apapun, mungkin satu lagi lah, kita dah kat ujung ni kan. Mungkin pesanan Zoe lah untuk anak muda nak memanfaatkan media sosial ni. Apa yang do's and don'ts yang kena semua orang ingat sekarang ni? Okey, bagi saya zaman sekarang adalah zaman yang paling kritikal dengan media sosial. Kalau kita salah guna, salah lah. Tapi saya nasihatkan kepada parents di luar sana, pantau anak-anak anda di rumah. Memang boleh bagi internet, boleh bagi telefon, tablet dan sebagainya. Tapi kita kena pantau, tengok anak kita buka apa, web apa dan sebagainya. Zaman sekarang zaman sangat-sangat mencabar. Kadang-kadang kalau macam benda yang bukan senang saja boleh menghasut fikiran budak-budak. So kalau kita didik daripada kecil, insya-Allah besar nanti senang lah macam bapak aku tak bagi tengok benda ni. So pantau daripada bawah. Saya terbayang kan kalau lah tiba-tiba anak-anak tu sekarang ni dia dia tu ikut dia menari-menari, dia buat yang bukan. Betul. Dia dah besar, dia tengok balik akaun dia, TikTok dia, ya Allah malunya. Manalah tak, benda tu dah viral dah, satu dunia dah. Itu dah pasal. Dah viral kan. Mana nak delete? Kau nak membesar nanti, mana nak delete kan? Okey, mungkin sekarang ni kita nak tanya dengan geng-geng Aula jugalah. Kalau korang ikut cakap Zoe tadi, tips Zoe untuk buat something, untuk buat satu kelebihan yang korang ada nak tonjolkan di media sosial, korang nak buat bab apa? Isu apa? Wahar.
Kalau saya Kepakaran satu je. Kalau saya bab memanah. Memanah? Betul. Ada macam tip memanah. Kan, memanah di dalam kota contohnya. Alamak. Dibikai tahan nanti. Bahaya. Nampak orang. Okey. Kalau saya suka bercerita pasal kisah-kisah Nabi. Tapi style kita tu pembawakan yang santai. Jangan panjang-panjang kan boring. Tapi kalau nak pasal lighting semua, kamera mic boleh. Tak perlu. Cakap yang ringkas. Punch. Oh macam ni rupanya, macam ni. Dekat TikTok zaman sekarang ni banyak sangat. Contoh. Eddie apa pula? Bidang apa? Saya sekarang ni mungkin dalam bisnes je lah. Bisnes apa? Kau Bisnes apa ni? Janganlah, malu. Okeylah. Saya cerita banyak sangat. Bidang apa? Tadi terbit satu idea. Terbit. Saya terfikir untuk orang bagi task kat saya. Maknanya boleh. Abang macam lagu bang. Cabar orang. 1 minit lagunya lagu. So macam itulah. Tapi lagu lah. Saya jangkakan viral lah. Jangkakan. Azali sorry. Saya macam nak buat konten anak-anak tapi ada rasa macam sure ke tak sure nak expose anak-anak pada social media ni. Sebab anak-anak di rumah tu macam-macam yang saya rasa bakat yang ada. Boleh menyanyi, boleh melukis. Betul. Tapi bagi saya boleh dedahkan. Sebab apa? YouTuber kanak-kanak dekat Filipin dia adalah jadi jutawan. Dia kanak-kanak tetapi jadi jutawan. Sebab apa? Sebab dia buat konten dapat gift hadiah aja. Dia buka unboxing hadiah saja. Lepas dia main dah talak, view berjuta-juta. Dia dapat duit daripada kecil, dapat duit dah. So parents kena tahu lah. Kena kontrol, kena kawan supaya dia buat benda yang baik lah. Tanya kita orang awak nak buat apa? Saya suka copy paste orang. Tengah belajar juga lah ni. Tapi itulah, saya sebenarnya duk cakap pasal bidang-bidang ni, saya nampak kalau Zoe punya post banyak macam lakonan ataupun hiburan-hiburan. Jarang dengar Zoe nyanyi. Boleh tak kalau hari ni special Zoe nyanyi sikit untuk post kita hari ni? Boleh? Kamera ni depan kamera tak boleh lari. Sikit je. Boleh, tapi saya kena ada backup single lah. Zoe dulu pun Johan kumpulan nasyid biasanya selebriti sekarang ni semua Johan kumpulan nasyid dulu. Kita je sama lah. Boleh. Best friend kan. Boleh. Okey, saya follow je. Okey, Pian, lagu apa yang kita biasa nyanyi karaoke? Nampak karaoke. Kantoi karaoke Pian dengan Zoe. Ada, saya ada. Kau pula ini nampak tak? Kita tak pernah pergi kita pernah nyanyi dekat Mesir. Ya. Teman sejati. Janganlah nanti saya nangis. Aduh. Okey, lagu. Dikitlah. Jom lah sekali lah. Jom. Okey, together guys. Semua sekali. Okey. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Okey, kalau nak tengok lagi kita tengok dekat Zoe Rahman punya akaun. Yes. Follow TikTok saya, Instagram saya dan juga Twitter saya, Facebook saya. Zoe Rahman. Okey, terima kasih Zoe. Kita doakan thank you guys. dalam bidangnya sukses selalu dan terima kasih kerana bersama Senandung Ehsan hari ini, dan untuk episode akan datang kita akan bawakan lagi tamu-tamu yang cerita lebih lanjut insya-Allah. Insya-Allah. Untuk kali ini kita bersama dengan Zoe atas tajuk Medsos Media Associate. Dan kita nak bersama dengan itulah rakan nasyid kita, Rabita. Oh ya, akan bersama anda sekali lagi dan kita jumpa dalam episod lain Senandung Ehsan bersama Aula. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk episod ziarah kali ini, mari kita bersilaturahim bersama saudara Amin Nordin. Beliau merupakan antara petugas belakang tabir yang sangat aktif di dalam industri nasyid. Amin banyak terlibat sebagai penerbit dan jurutera rakaman dalam pembikinan album dan lagu-lagu nasyid. Saudara Amin sebelum ini ditimpa musibah banjir di rumahnya di Kelang. Kita doakan agar saudara Amin tabah dan terus berkarya. Okay, Min, inilah kita semua maklum. Amin, kita kira ditimpa musibah lah pada Disember lepas. Banjir rumah katanya di area Kelang. Teruk mana sangat tu banjir, Min? Cuba mungkin boleh cerita sikit. Banjir yang saya hadapi pada masa tu bulan Disember 18 bulan. Ini banjir yang first yang Selangor teruk tu kan? Saya duduk di Bandar Bukit Raja. Jadi sebelum tu petang tu memang kita dah tahu dah ada kawasan-kawasan di Kelang seperti di Sejakang dah naik air. Kawan kita siapa ni Wak
audio tu kan, dia dah kata air dah masuk. Jadi petang tu dah masuk. Jadi kita tak sangka lah di Bandar Bukit Raja dia start masuk air, naik airnya dan tengah malam. Sebab tu saya sedang buat rakaman bersama dengan Safwan, Suatu Amal dan juga Wildan di studio lah. Di studio. Studio saya berdekatan jugalah dengan tu. Di Smart Audio juga di Smart Audio kami membuat servis rakaman audio, macam-macam rakaman lah boleh buat. Okay men, ini ada sumbangan sikit daripada YB Tuan Burhan, dia Exco Kebudayaan dan Pembangunan Luar Bandar lah Negeri Selangor. Terima kasih Kerajaan Negeri Selangor, sumbangan sikit tak seberapa, ada sikit sumbangan satu wang tunai saya masukkan men lah. Dan ini ada sahabat kita di Fama pun sponsor juga. Sekianlah barangan keperluan semua. Terima kasih Fama. Dan moga-moga amin semua dan bagi Smart Audio semua terus sukses lah. Baik, terima kasih banyak atas segala sumbangan-sumbangan yang saya bernilai atas untuk membantu saya. Sabarlah kita bantu. Okey, untuk Rabita, apa yang kita buat ialah kita isikan setiap apa kita punya konten tu dengan dengan video-video ataupun konten-konten yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu lah pada follower Rabita. Rabita ni banyak lagu-lagu lah. So kalau macam Tarbiyah Sentap sendiri, kita cater isu-isu remaja. So kita jadikan konten, kita letak, sebarkan. Kalau kita tak buat konten, orang lain akan masuk konten tu. Suburkan semula kasih fitrah yang sudah lama pudar di hati insan agar ia subur dan berbunga, menyerikan taman kehidupan yang selama ini lesu dan layu. Kita suburkan semula kasih fitrah yang sudah lama pudar di hati insan agar ia subur dan berbunga, menyerikan taman kehidupan yang selama ini lesu dan layu. Buanglah semua kepentingan diri demi mencapai kasih dan sayang. Bila kasih sayang bersemi di hati, benih memudahkan subur kembali. Fikirkanlah hak orang lain kerana kasih sesama manusia. Kita suburkan semula kasih fitrah yang sudah lama pudar di hati insan agar ia subur dan berbunga, menyerikan taman kehidupan yang selama ini lesu dan layu. Dunia ini hanya kan kembali damai bila mana manusia berkasih sayang, bertolak ansur dan bertimbang rasa bersama dan bekerja sama, yang melupakan kepentingan dunia, cinta Allah dan Rasul di dalam hati. Kita suburkan semula.
Saya ni ada satu soalan lah. Saya dah fikir. Alah, kenapa satu bukan dua? Apa dulu? Nak tanya soalan ni. Apa dia? Yang popular di sosial media. Soalan dia, siapa sebenarnya admin ni? Sebab kadang-kadang dia punya update tu cepat sangat ni. Betul. Dia ni fikir semua benda kan. Kadang-kadang kita fikir betul. Ada admin ke ataupun sendiri? Okay, biasanya kalau media sosial saya serahkan kepada mak saya lah. Serius lah. Itu cari menantu. Mak saya yang reply DM, komen-komen semua tu mak saya reply lah. Dia mak ke manager? Lain ya? Tak. Memang saya sendiri. Tapi kalau macam urusan bekerja ke apa ke, saya ada nombor telefon manager kat atas tu. Kalau macam dia orang nak panggil untuk shooting ke host ke apa ke, ada orang contact kat situ lah. Tapi kalau macam DM tu saya just buka saja. Tapi kalau macam yang interesting saya akan reply. Sebab kalau kita nak buka sesuatu memang banyak kan. Tapi kalau komen tu saya cuba sedia upaya saya untuk reply. Sebab itu adalah fan kita yang support kita. So kenapa kita nak sombong dengan dia orang? Kenapa kita nak bongkak kan? So tanpa dia orang, tanpa saya, tanpalah dia orang. Terbalik kan? Tanpa dia orang, tanpalah saya. Apa je lah. Saling menguatkan. So kita kena ada engagement lah sebenarnya.